Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imaduddin wa ja'alaha min awjadis salihin wa ja'ala qurrata 'ainin lil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا رب العالمين. اللهم لين وفقه وسع لساني قراءة القرآن والحديث والأذكار والأدعية بطاعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم فذكر بالذكر وتنفع المؤمنين. Bila peringatan, semuanya peringatan itu bermanfaat bersama. Doa lima. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di tahun 2024 ni dah masa sedap, masa juga waktu panggil akhir zaman, kematian, juga waktu contoh dia sebut arwah itu Bahanuddin ini satu baru lupa guna nasihat untuk belakang dia tu dipanggil Syarah. Ini salah sekarang itu Syarah Rizal, tapi dulu dia sempat nak saya lah di Jawab usia dulu. Jadi cepat ni masa itulah jadi sudah tu kita tanya sebab apa waktu ni, apa masa singkat cepat ini jelas yang diperingati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringatan bila semakin dekat hari kiamat manusia akan merasai masa waktu masa singkat cepat cepatlah. Bukan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab al-zaman fatakunu as-sanah kasyah. Dia akan terjadi hari kiamat sehinggalah masa semakin singkat. Iaitu manusia akan rasa jangan sekarang lah kita rasa masa cepat sekejap itu keadaan disebut dalam hadis Bukhari. Fatakunus sana, masa setahun jadi seperti syah, seperti sebulan. Jadi setahun lagi kita rasa just sebulan di puasa. Inilah dalam pembahasan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi kita tengok dah dibahas berkaitan hadis ini. Ibnu Hajar disebut di akhir zaman tu manusia akan rasa masa akan semakin singkat. Jadi hilang ini perkataan banyak yang berlaku tidak amanah, kesaliman dan sebagainya. Bukan lima wajib sebuah al-mawadu al-qusri adamul barakah. Dan yang dimaksudkan dengan singkat masa itu ialah disebabkan kerana adamul barakah tidak ada berkaitan pada masa tadi. Jadi berubah. Kita tengok macam mana orang dahulu, para ulama orang terdahulu hebat, dapat menghasilkan sesuatu tulisan seperti yang tersebut Imam Nawawi
Kami sebut contoh dia kata Ibnul Al-Awqaf kata Imam Nawawi meninggal pada usia 45 tahun. Ada setengah 43. Walaupun melalui usia yang singkat, dia meninggal banyak tulisan-tulisan dia, kitab-kitab dia yang tidak terhitung banyak tu. Kalau sebut kalau dah sekiranya dibahagi usia hidup Imam Nawawi tadi, mana-mana kita memang sebut Imam Nawawi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, orang kuliah, orang ngajar, orang jamaah sebagainya, disebut Imam Nawawi. Jadi Syekh Khalid Abu Syadi sebut Imam Nawawi kalau dibahagi masa dia itu dengan dua tulisannya, kita akan dapati tulisan seolah Imam Nawawi itu dikarang suatu setiap hari itu sebanyak 40 sebanyak 40 kertas setiap hari dia akan tulisan dia itu sebanyak 40 setiap hari. Kalau dikira-kira waktulah ini banyak dalam bahasa waktu sebab waktu yang dikatakan terlalu singkat dan tadi kiamat bukan disebut itu disebut akhir zaman, cepat masa dan manusia akan terkejut, dia akan terkejut macam saya sebut tadi lah baru cakap baru sekian dia meninggal jadi hidup ini tak ada apa hidup ini hanya sementara saja sebab Allah Ta'ala dalam Quran supaya jadi sumber hidup dia atas dunia ni hidup atas dunia ni biar ikut apa peraturan tadi kalau nak selamat, kerana dunia ataupun kehidupan ni hanya sementara. Ini disebut dalam kaitan waktu tadi dan termasuk dari kita ikhtilafnya berkaitan pergaulannya. Qala rahimahullah ta'ala rahimahullah tidak lain yang disebutlah tata cara ataupun pergaulan dengan semua makhluk, lapisan makhluk. Jadi kita duduk sesama manusia, dia kena ada cara dia tak kira dia siapa siapa dia kena tahu berkaitan ni. Jadi kalau manusia tak tahu kerja-kerja ni, dia akan rasa sombong, aku dia ada jawatan sikit dia sombong, dia ada ilmu sikit dia sombong, dia ada pangkat, semua tu. Jadi semua tu tak ada, bahkan ada cara dia. Ini yang disebut dalam bahasa ni, dan disebut bab tersebut pertama mesti redha tadi berikan redha kamu kepada kawan, sama lah musuh kawan. Jadi jangan dia bermusuh tu sehingga benci sungguh atau lagi orang yang ada ikatan silaturahim adik-beradik dan sebagainya. Bila mungkin dikatakan orang yang baik, orang yang kata musuh kita akan datang yang menjadi kawan kita. Kawan kita apa hukumnya dia lah ikan belakang sebagainya. Itu sebagainya. Begitu juga kedua, jangan kita tengok ke belakang, ke kanan, ke kiri bila kita duduk dalam suatu majlis. Ada orang duduk sebelah kita tu pasti tak tenang. Apa yang banyak dipanggil pertanyaan dalam hati kita, dalam hati itu pertanyaan pusing tepi, pusing itu cara dia, bukan tak boleh buat kita. Jangan duduk tidak tetap lah. Bila yang kedua tu disebut satu, jangan silang, jangan saling jari tadi antara satu sama lain, jangan terlalu banyak mengup, jambuk atau mainkan cincin sebagainya. Dia panggil bila duduk suatu di tepi saudara kita,
mesti kita layani dengan baik tadi. Dan ketika jangan mereka gigi hidung yang tersebut seperti ni, jangan banyak berudak ingus, atau selalu menggeliat muak. Muak tu adalah perkara yang disebut ada hubungan. Memang hakikatnya ibu mulai daripada makanan. Jadi makanan banyak itulah dia jadi punca kepada mengantuk tadi. Dan keempat, bila duduk ialah duduk kamu itu tenang saja. Duduk tenang saja dan buat kamu itu tertutup. Itu bila pergaulan kita duduk ataupun kita duduk bersama dengan orang yang saudara kita ataupun orang yang sahabat sebagainya. Kalau Allah Ta'ala kelima ni yang kita sama sini. Kelima dengarlah perbualan ataupun cakapan yang banyak dari orang yang bercakap tanpa menunjukkan ketakjuban beliau. Bila kita bercakap dengan seorang, tidaklah kita terlalu sangat sebab jaga. Mungkin orang yang dengar yang bercakap kita ni, dia mungkin bersangka lain. Dia akan kata, jadi nak dengar apa cerita ni, ke nak nyanyi, ataupun ke nak sindir sebagainya. Jadi benda tu nak jaga semua ni. Atau orang itu mengulangi percakapan ini, cuba ulang selalu amat cakap ini semua bila bergaul mesti jaga. Walaupun kita dah dengar sekali, lepas tu kita tak jelas, kita cuba dengar. Tidaklah siapa sehingga dia angkat suara dan sebagainya. Itulah comel percakapan. Tidak bukan sebab nak jaga tadi, nak jaga tadi perbuatan ni. Kalau percakapan itu bertawakan, maka tahan tahu itu sedapat mungkin. Kalau percakapan itu rasa nak suka, janganlah terlalu nampak suka tadi. Ketahanlah, tahu sedapat mungkin. Kalau mungkin, kalau boleh tahan setakat tu, jangan tahan so. Jangan disebut jangan masuk ke memuji anak buah sendiri, atau syair-syair yang kamu ciptakan sendiri, atau karya yang kamu menghasilkan sendiri, atau segala sesuatu yang mengenai diri kamu sendiri. Jadi tak boleh hanya satu sifat. Kalau kita ada dulu ada di suatu tempat, anak dia ni cemerlang lah hebat. Dia pergi kat suatu sekolah tu, dia kata apa, panggil anak saya hak cemerlang tu hak hebat lah tu balik tu, yang lompat lah dia kata. Jadi orang bukan nak terima senang, orang kata siapa kamu begitu. Jadi Islam semua dah ajar dia, tak perlu kalau hebat secara mana pun tak perlu. Ada payah ni mampu. Ada syair, ini nisbah penulisan ilmu ni yang kamu ciptakan, hasil penulisan kita baik ataupun pantun ataupun syair, tak perlu puji. Sehingga kata kalau pada saya macam saya ni, memang saya ni sikit-sikit tak perlu. Itu boleh menyebabkan saudara kita dengar tak baru suka. Mungkin dia kata nak bangga tu, ataupun karya-karya yang kamu hasilkan sendiri. Akhirnya nisbah apa yang kita buat, misalnya cerpen ke artikel ke apa lagi, ini puji, boleh. Jadi semua ini nak panggil bila seorang itu bergaul dalam lapisan masyarakat. Kalau kita puji keadaan kita,
orang tu tidak ada kemampuan dalam keadaan macam kita tu, sudah tentu dia akan rasa dia akan rasa, atau dia akan salah pada diri dia sendiri, atau dia bersalah kepada ayah ibu dia yang sudah meninggal. Ayahku dulu atau aku begini, ayahku begini, jadi menyebabkan dia tenang. Sedangkan Iskandar Raja terimalah hakikat, terimalah hakikat sesuatu itu berlaku takdir ataupun disebut ada hikmah di sebalik tadi, di sebalik kejadian. Jadi disebabkan cakapan kita tu lah, kita cerita kita boleh ni, kita boleh tu, kita ni kita lama ni. Jadi orang dengar tu dah tenang, saudara kita. Betul sekali sesuatu yang mengenai diri kamu sendiri. Saya ni kini ada kelebihan. Kalau kita ada kelebihan, maka bersyukur. Dan bersyukur kita rajin dalam ibadah kita. Perlu kita. Jadi ini yang berlaku. Seorang tugas sendiri tidak berguna. Dia akan balik cerita kepada keluarga dia dan sebagainya. Orang ni hebat, orang ni gini, dia ni gini, sehingga dia dah bersalah kepada orang yang telah meninggal. Apatah lagi kedua keluarga dia yang jaga dia, yang banyak memanam sehingga dia jadi dibagi tahap masing-masing. Semua hamba orang. Kalau kita tengok lama atau anak sekolah agama, kalau dulu kita belajar siapa berapa orang, akhirnya kita tahu akhir sikit. Saya dulu panggil sila last sekali 24 orang je. Baru dia mampu dalam 3 orang, yang habis hingga dalam 3 orang. Itu pilihan, bukan kita kata kita sempurna. Allah Ta'ala tetap sesuatu itu ada tempat masing-masing. Contoh dia ada tempat Quran, hafiz Quran. Bukan semua hafiz betul. Ada yang sekadar habis, beza ada hafiz dengan al-hadis. Ada orang yang hafiz Quran ni, dia khatam Quran itu 5 Quran, 5 ayat dia kat mana. Ada yang sekadar habis dia, khatam dia. Jadi berpenyakit bila seorang tu dia habis dia, tapi dia buat gelar al-hafiz, gelar tu. Ini tak kena lah. Orang yang hafiz ni hafaz, hafiz, dijaga orang ingatan tadi. Ini buat gelar tak sadar, tapi masalah dah berdiri tadi. Jadi ada peringkat-peringkat Allah Ta'ala bagi kalau seseorang tu dia kelebihan hasil, ada kelebihan hasil tu. Jadi disebabkan nak jaga tata cara pergaulan tadi, mulai dari pesan kepada kita, bila kita jaga dengan saudara kita, jangan terlalu puji diri sendiri, ataupun segala sesuatu yang boleh mengenai diri dia, diri. Betul, itu sifat manusia. Dalam Quran sebut watafaqum bainakum watakathum fil amwali wal aulad, sifat manusia. Alamu annal hayat dunya la'ibun wa lahu wa zinah watafaqum bainakum. Dunia ni manusia suka terhongkok, dia suka bangga-bangga, watakathum fil amwal, dia bangga banyak harta, watakathum fil amwal wal aulad, anak-anak pula. Itu dia kata semua itu budaya itu semua. Dan kita takut apa yang disebut tadi, yang ketujuh ni, yang keenam ni, tertuju pada saudara kita sehingga dibimbingi kita pula ada penyakit dan takut syirik. Syirik yang disebut adalah ada di Nabi SAW. Asyirku adalah hadis kursi sebut disebut hadis adalah hadis Nabi SAW. Makna dia inna aqwa ma akhafu alaikum asyirka wal asrar. Qalu ma asyrak asrar ya Rasulullah.
قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم جزاء. Perkara yang paling takut yang terjadi pada umatku, syirik yang kecil. Lepas para sahabat tanya, qalu wa ma asyrik, apa syirik kecil itu? Maka Nabi SAW sebut bersabda, iaitulah riya. Allah Ta'ala firman pada hari kiamat, pergilah kepada kamu yang kamu tuju dulu. Amalan itu tak ada dunia untuk ke siapa kamu cari dia. Minta cari dia, mau tengok dia boleh bagi ke tak? Apa yang dibagi? Dan ada kat sisi mereka itu ganjaran, ada sebab. Sebab mu beramal untuk dia, maka carilah apa yang mendapat daripada dia, maka sudah tentu tidak akan dapat tadi. Ini disebut. Dan disebut ketujuh, jangan meniru cara kaum wanita memperhiaskan dirinya. Jadi tidak, Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir ila akhirnya. Memang perempuan hiasan. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat, syahwat ini zuyyina maknanya dihiaskan, hubbus syahwat, kecintaan syahwat ini daripada minan nisa wal banin, anak bina, harta semua. Memang hak ini manusia suka dia. Maka sebenarnya apa yang hakikat manusia suka itu pun tanpa diguna dengan cara itu termasuk dalam perkara lawak lalai. Dipanggil nafsu itu tidak puas, bukan disebut asyai. Manusia dia berkahwin dengan seorang, dia sedang kahwin yang lain, dikahwin dengan seorang, dikahwin dengan satu-satu, dia tidak akan rasa kuat kalau itu nafsu dia rasa nak pula, sehingga dikatakan dia berkahwin dengan semua orang perempuan yang ada di alam ini, dia tidak perhati juga orang, sehingga dia akan cari binatang. Ini tadi, itu nafsu yang tidak terkawal, yang tidak menunggang nafsu yang menunggang dia, itu takut. Jadi perempuan ada perhiasan tidak perlu seorang nak tiru, dengan gaya lembutnya, dengan sikit sebagainya, tidak perlu. Jangan bersikap rendah seperti biasa dalam hukum di perhamba sekalian, sehingga terlalu menipu sangat. Dan belakangnya mengasa orang untuk mendapat suatu keperluan. Jangan hidup atas dunia ini seorang dilahir daripada kedua ibu bapa dia itu dalam keadaan hur, dalam keadaan bebas. Dia tidak boleh terikat dengan siapa yang dimaksudkan dengan zalim sekali. Ada boleh. Sehingga kita nak sesuatu dengan dia, kita paksa dia supaya dia cari sesuatu keperluan yang tak mungkin dia akan dapat, sehingga menyusahkan dia. Tidak boleh. Dan dengan mendorong orang supaya melakukan kezaliman, atau banyak kita coba orang supaya zalim orang. Pada tak kamu ilah dari mawalam kata Rasulullah, jangan kita capok, jangan kita duduk terlibat dengan orang zalim. Kerana zalim ini bukan wala tuqu bi aydikum tatahruka. Banyak dalam ayat Quran Allah Ta'ala pesan kita jangan kita campur dalam diri atau tangan kita. Ini sebuah tangan ini disebutlah sebuah ini, iaitu kerana kerja tangan dah banyak, perbuatan tangan ni dah menyebabkan banyak berlaku kesaliman, kerosakan dan sebagainya. Tapi bukan maksud tangan ini dibahas. Yang penting
tangan tak boleh, kaki boleh, bukan maksud situ. Jadi tangan mengganggu semua anggota lain. Ini jadi wakil di situ. Sebab kau boleh sport cenderung tadi. Terhadap manusia tak boleh terzalim kepada seorang, tak boleh. Tak boleh. Sebab apatah lagi kita dah bercakap, kita akan berlaku adil. Bila berlaku, kita demi kehendak kuasa dan sebagainya, tidak berlaku adil, dan tempat hak kita terbagi, tempat orang lawan kita ada bagi, ada kena. Sedangkan dia orang sedang semua. Ini berlaku dalam siasat politik. Dan bukannya kalau masuk politik ni bukan semua yang ikut apa yang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tawaqahu qabla an talas. Jadi faham dulu agama ni, rekod dulu sebelum jadi pimpin. Jadi dia bakal masuk begitu je, tak faham mana halal mana haram, maka berlaku lagi kita tengok sekarang. Inilah akhir zaman sebut. Dan kesembilan, jangan memberitahu isteri atau anak-anak atau lagi orang lain tentang jumlah wang simpananmu. Jadi bagi tidak perlu kabur lah simpanan. Kalau kita tengok keadaan anak-anak dia, isteri dia, boleh faham, tak ada masalah. Sebab kalau mereka tahu simpanan itu sedikit, tentu mereka akan menunjukkan sikap kondangan. Kita beritahu keadaan duit ni ada sekian-sekian, mungkin lepaslah ini. Jangan menyebabkan orang yang berada di bawah kita itu dipanggil. Kita bergaul lah. Tapi ni tajuk bergaul dengan semua makhluk. Tapi lah tanggungan kita ke orang seperti itu ke sebawah kita, dari kau gitu katanya. Sebab apa? Takut dia dah tenang pada lagi kinok ni, ke kinok tu, ke kinok ni. Cukup kita beritahu, insya-Allah ada. Allah Ta'ala tidak saling boleh hidup. Jadi sebab kalau tahu simpanan itu sedikit, tentu dia akan sikap kuat senang. Tapi kalau mereka tahu simpanan itu banyak, mereka sentiasa tidak puas dan tidak cukup dengan pemberianmu. Kalau ditahu banyak, kita bagi banyak dah, dia nak lagi. Ini dia beritahu sifat manusia tadi, sifat setengah-setengah orang. Ada yang jadi memahami betul tak masalah, tapi ada yang sifat manusia yang diceritakan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah manusia, kalau dia tak cukup, dia nak lagi. Dah banyak dah, nak lagi. Cukup dah untuk dia hidup, yang disebut dalam kitab Zain Insan, berapa tahun, sekian, tapi dia nak lagi, sehingga dia mengambil hati orang lain. Ini tidak benar. Ini akan berlaku. Maka orang yang berada dengan isteri, anak yang apatah lagi orang lain, anak isteri ini bolehlah memahami sikit banyak kesusahan tadi. Kalau orang lain tak boleh, lagi-lagi kena jaga. Sebab apa? Kalau kita bagi sikit, dia akan kata ada banyak, bagi sikit tak padam. Kadang tak tahu kita ada bagi sumbangan melalui tempat lain pula. Ini sifat manusia kena jaga. Tetapi kalau mereka tahu sifat itu banyak, mereka tidak puas. Dan tidak cukup dan yang jika hendak perlu untuk menakutkan mereka, dan lakukanlah tanpa kekerasan. Kalau perlu kita nak susu, perlu untuk menakutkan mereka. Maksudnya kita menceritakan berkaitan tak boleh
berlebihan nanti jadi sombong, jadi kesian. Tapi jangan melalui jalan keras, ancaman. Kalau gini, jadi menakutkan tak boleh. Dan jika kamu kira perlu mengangkat suara, jika kamu kira perlu mengangkat suara kerana suatu maksiat bicara, jangan tunjuk mereka sikap yang lemah. Kalau perlu angkat sikit suara, tak apa. Tapi jangan melampaui. Itu disebut. Jangan masuk kepada tadi. Jalan ke-10, dalam pergaulan kita dengan semua manusia, makhluk tadi. Jika kamu bersisi faham, maka hendaklah kamu segera bertenang. Bila kita ada berbahasa, kita cakap dengan siapa, ada sedikit sisi faham, orang yang sebut salah, kita betul, maka kita mesti bertindak dengan tenang. Itu lebih besar. Hindarkanlah sikap buka hati, tidak dan tenang jawab. Jangan terlalu terburu-buru nafsu tadi. Asal dia tu boleh bincang mulai-mulai. Tapi bila keadaan tak hilang kawan, maka berlakulah yang bukan-bukan. Dia kecil je, akhirnya boleh jadi besar. Akhirnya putus silaturahim dan sebagainya. Ini yang disuruh dijaga bila seorang bergaul. Tetapi kalau mereka tahu malah adalah kamu fikir hujah atau dari yang boleh diterima oleh akal. Jadi ada setengah manusia ni tidak diterima dengan hujah. Contoh, yusifullahu fi awladikum bitakari bifrahadhi al-amthaya. Allah Ta'ala dah beri pesan kepada orang iman, bila harta faraid lelaki dua puasa. Itu Quran. Jadi bagi orang yang jahil pada hati iman, maka sudah tentu kita akan kena guna akal. Sebab itulah hukum berhujah lagi dalam ilmu tauhid, dia ada hukum akal. Ahkamul aqli wajib wal mustahil wal jaiz. Ketika wajib, mustahil, harus, kena ada ilmu akal. Sebab ada manusia dia nak terima dengan dari Quran, kepercayaan pegangan dia dengan Quran dah kuat. Tengok Nabi Muhammad SAW dakwah 13 tahun nak kuat akidah saja. Kesenang. Patut diikuti dengan ibadah yang lain. Jadi kita kena guna akal, logik akal. Kalau perempuan bagi dua, orang lelaki nisbah dua pada dia nisbah, dia memang beri berapa dia tetap ada tanggungan dia. Apa pula orang tadi, perempuan ikutlah suami dan sebagainya. Kalau lelaki sekian ada ujian dia. Tak kira apa masalah hukum yang kita ada khilaf, ada khilaf dengan saudara kita, maka perlu kita guna logik akal. Logik akal itu tidak boleh sekali menyalahi dengan syarak. Betul lah, betul. Maknanya sehingga dia diterima, itu diterima. Maknanya tidak berlaku buka hati ataupun terlalu terburu tadi. Jangan terlalu banyak menggunakan isyarat dengan tangan. Bila seorang tu di sisi faham, jangan guna isyarat tangan. Tengok mulai gini. Itu isyarat tangan. Atau mulai belakang. Musa bila dia tenang, ini payah isyarat tangan saya boleh. Dia kaitan siapa dia tangan itu nak Allah satu. Lepas tu kita paling belakang sahabat tengok kita kena keadaan tu, maka dia guna keadaan tu. Apabila memang kamu telah dua, barulah bercakap. Kalau itu dia ajar. Bila kita masih marah, jangan bercakap lagi, diam. Itu disebut. Walaupun kita mahu macam mana Nabi kita Muhammad, marah ni lagi dah. Sebab Nabi
Nabi kita Muhammad SAW ada orang yang diceritakan dalam istiwa Usamah bin Zaid yang pernah membunuh seorang musuh di medan Uzwah dalam peperangan. Dibunuh seorang, walaupun orang itu dah mengucap syahadah. Ini kisah masyhur. Nabi SAW berkata kepada kita, aqala la ilaha illallah wa qatlatuhu. Qala qultu ya Rasulullah, innama qala laha khawfan min as-silah. Qala afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqala am la. Apakah kamu membunuhnya sedangkan dia telah mengucap la ilaha illallah? Lalu Usamah jawab, qultu ya Rasulullah, dia mengucap kerana takut silah, takut pedang, takut dibunuh. Nabi SAW menjawab, apa syafaqta an qalbi, apakah kamu telah membelah hatinya untuk mengetahui sama ada dia benar-benar beriman atau tidak? Inilah peristiwa ini. Nabi kita Muhammad SAW memang Allah. Jadi marah ni setengah orang diterjemah, Nabi kata Allah, jangan marah. Orang ini Islam tak perlu jangan marah. Orang hina, dipanggil hina sehingga merosakkan agama, jangan marah. Tak boleh marah ada. Macam tipu lah, dusta. Tipu ni tak boleh, hukum haram. Tapi ada tempat-tempat boleh. Antara ini untuk mendamaikan seorang. Begitu juga melepaskan ribah, tak boleh makan lahma akhi, makan daging saudara kita. Tapi di sana ada boleh yang masuk dalam bab mengumpat, iaitu seorang perempuan dia mengadu ke qadi, baru isteri suami dia isteri. Apa macam umpat, tapi itu untuk islah sebut. Bahkan disebut dalam hadis sifat Nabi sallallahu la tadhur dunya wala makana idza tadabti yalhaq lam yakun liqadrihi syai' hatta yantasira wa yardahu nafsi wa la yantasira. Kalau dunia tidak membuat Nabi marah, ada yang menyangka kebenaran, jadi apa yang mampu berdepan Nabi, yang marah Nabi kalau berdepan dengan kebenaran. Kerana kebenaran itu bukan daripada siapa-siapa, ia daripada Allah al-haq min rabbik. Kebenaran adalah dari Tuhan kau. Tak kira siapa yang berdepan, dia pembesar ke, dia orang hebat ke, bila dia melawan kebenaran yang betul-betul benar tadi, maka dia tidak berhadapan dengan dia akan berhadapan dengan Allah SWT. Maka Nabi memang tegas berkaitan ini. Tapi disebut Nabi juga tidak marah jika melibatkan urusan pribadi dia. Urusan pribadi Nabi yang tak marah, dan tidak berusaha untuk menangkan diri. Nabi akan marah sebagainya. Itu kisah-kisah panjang. Jadi menahan dari kena ada cara dia. Antaranya yang disebut dalam sebuah istilah kitab, bila kita seorang marah tu, dia kena duduk jika sedang berdiri, berbaring jika sedang duduk. Ini kalau duduk, kalau tengah marah dah kena berdiri, tengah marah dah berdiri, dia kena duduk. Kalau tengah duduk, dia kena baring. Ini disebut dalam hadis, bukan reka-reka, ini disebut dalam hadis. La ghadiba ahadukum fa maqam fal yajlisu fa in dhahaba anhu fa illa falyartaja. Bila salah seorang dari kamu marah sesuatu sedang diri, dan lagi duduk. Jika marahnya hilang, itu baik. Lalu jika dia duduk, dia hendak, jika tidak, hendak dia berbaring, maka diikuti ambil wudu. Kerana air, api dia bermawar, jadi dia api dia akan keluar dengan air dia. Air
air yang disebut sini ialah al-wudu, yang wudu basuh tempat-tempat sini-sini yang menyebabkan panah tadi. Jadi sejuk, jangan dia kena elok daripada buat sebarang. La yahkum ahadukum baina itsnain wa rabban. Tidak boleh seorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah. Kalau dia nak buat keputusan dalam keadaan marah, dia kena buat hilang marah dulu. Ada marah, barulah dia boleh buat keputusan. Kalau tak, dia akan buat pihak. Boleh ni tak jadi. Kerana di sana mesti al-adlu, mesti adil. Ataupun disebut lagi, idza ghadaba ahadukum falyasbut. Sudah seseorang yang berbangun puasa marah, maka diam. Itu dia. Lebih baik daripada buat perkara yang tidak diinginkan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW bukan disebut bila ditanya Nabi, iaitu Nabi ulang beri wasiat kepada aku. Nabi kita Muhammad SAW bila seorang sahabat, para sahabat atau seorang yang bertemu dengan Nabi SAW, dia tanya pesan, Nabi akan tengok keadaan orang tu. Kalau orang tu jadi macam kurang, Muhammad kedua dia akan sebut berkaitan beri pesanan as-salatu ala Nabi. Ada disebut seorang yang tidak diberi Nabi Allah, Nabi Ausi berilah pengen Nabi wasiat berlaku. Nabi pesan dia ya Allah, jangan kamu Allah, dan ulang tolong jangan Allah. Tulis pendek. Ini perkataan Nabi, dia pendek tapi dia makna dia mendalam panjang sehingga dibahas oleh para ulama apa maksud taubat marwah. Maka dikatakan hadis Nabi, Allah itu syaitan dijadikan api. Bila seorang anak pada api itu mesti mati. Bila seorang marwah dia berburuk. Ini disebut dalam bahasa ini. Dan jangan terlalu banyak menggunakan cara tadi. Apabila kemarahan terlalu barulah bercakap. Hampir 9 sekali jangan sampai kamu menganggap hati kekayaan kamu itu lebih mulia daripada harta dirimu. Jangan. Harta adalah pinjaman Allah SWT. Tapi janganlah kita rasakan harta kekayaan itu lebih mulia daripada harta diri. Ini yang disebut demi kekayaan sanggup buat maksiat. Seorang pelajar sanggup melacukan dirinya semata-mata nak beli panggil telefon. Ini disebut masuk dalam berita sebagainya. Sanggup tiap malam dia keluar diri. Ini tidak jaga diri kerana nak kekayaan dan sebagainya. Dan banyak bukan sport hujah panggil sport pelacur saja, cara-cara lain yang sanggup merendahkan diri dia semata-mata untuk mendapat kekayaan yang sementara. Itulah sebanyak yang bagi peringatan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ja'alna ala hadhihi al-umur wa taqabbal min ba'dihi wa ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.